Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Saya Wazna Fakriana Osman. Berita-berita utama malam ini. Aidilfitri bertambah meriah dengan pakaian sedondon, lambang muafakat dan harmoni dalam keluarga. Inovasi kuih muih tradisi dapat memastikannya agar tidak pupus di telan zaman. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak mudah terpedaya dan percaya dengan makluman mengenai cuaca yang disebarkan melalui aplikasi media sosial tanpa memastikan kesahihannya terlebih dahulu. Nasihat tersebut dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam berikutan imej tular bertarikh 4 April lalu yang menunjukkan suhu yang tinggi di rantau Asia Tenggara. Jabatan tersebut dalam siaran akhbarnya menyatakan suhu tinggi yang dipaparkan dalam imej berkenaan adalah keadaan suhu iaitu penggabungan suhu udara dengan kelembapan bagi kawasan itu. Suhu tersebut adalah berbeza dari suhu udara yang direkodkan dengan suhu udara diukur dengan alat penyukat suhu mengikut tata cara piawaian antarabangsa. Jabatan tersebut telah menyediakan catatan suhu maksimum harian dan juga keadaan suhu bagi beberapa kawasan di negara ini dengan menggunakan infografik untuk makluman dan rujukan orang ramai yang dikongsikan melalui media sosial jabatan berkenaan. Maklumat cuaca boleh diikuti melalui aplikasi bimbit Brunei WX, Facebook, Instagram dan Telegram Brunei Weather. Manakala bagi maklumat cuaca terkini, hubungi talian 114 atau melayari www.met.gov.bn. Berpakaian sedondon seolah-olah menjadi satu budaya masyarakat di negara ini setiap kali musim perayaan dan majlis kerajaan termasuk Hari Raya dengan mengenakan pilihan tema masing-masing. Bagi sesetengah keluarga, mengenakan pakaian sedondon menjadikan sambutan Hari Raya lebih bermakna dan mengeratkan lagi hubungan. Memakai pakaian sedondon bukan sahaja dapat dikenali sebagai sekumpulan keluarga, malah ia juga menunjukkan keluarga yang harmoni dan ceria. Trend berpakaian warna sama juga masih dapat dipakai semasa majlis-majlis perhimpunan kekeluargaan yang lain. Sebelum Syawal sudah kami memang sudah merancang memilih pakaian yang sedondon. Yang kami rasa kain itu warna tu belum ada arah tempat kami punya simpanan kami. Jadinya kami akan memilih kain itulah. Setiap kali raya kami tentu sekali akan menggunakan warna yang sama bagi satu keluarga. Dan kami menggunakan warna ini berdasarkan warna kegemaran setiap hari keluarga berganti-ganti. Pada tahun ini kami ingin membuat sedikit perubahan. Kami memilih baju kain berwarna putih. Mandangkan juga keluarga besar saya bersetuju untuk memilih warna kain tersebut. Warna putih ini jarang sebenarnya orang kan pakai warna putih lah. Jadinya ingin membuat perubahan. Berpakaian warna sedondon dapat menimbulkan mood gembira kerana ia kelihatan cantik dipandang. Kenangan tersebut tentunya tidak akan terbiar begitu sahaja, lebih seronok untuk mengambil foto bersama diabadikan sebagai kenangan. Kuih mor dan kek tapak kuda merupakan antara hidangan yang sangat popular setiap kali menyambut perayaan Hari Raya. Meskipun kedua-dua hidangan tersebut kini dipelbagaikan dengan pelbagai variasi dan rasa, namun perasa klasik hidangan berkenaan masih terus digemari. Kegemaran biskut kuih mor, kalau nada tem raya tu memang nada komplit tu raya tu. Menu kesukaan saya adalah kuih makmur atau kita panggil kuih mor. Ini yang dibuat daripada mama saya seperti dulu-dulu punya rasa klasik punya kuih mor. Kuih mor ni masa ni ada banyak pelbagaian so ada bercampur dengan cornflake, pandan, kacang, tapi yang masih dicari sampai sekarang will be still yang original because ia dapat
masih mengingatkan memori lama lah. Selalunya pada tiap tahun pada pagi raya saya ingin mencari kek tapak kuda, yang mana kek tapak kuda adalah yang diminati ramai. Selalunya kalau hari raya yang paling digemari lah, bukan saja di sini, seluruh rakyat Brunei memang famous dengan kek tapak kuda. Ucapan selamat Hari Raya menjadi pengganti diri bagi yang tidak berpeluang untuk bersua muka di Syawal ini. Auda, kami kongsikan beberapa ucapan Hari Raya Aidilfitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kami, warga Pusat Dakwah Islamiah, Kementerian Khalif wal Ugama, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. We from the Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Faculty of Law, Indonesia, would like to wish you all Eid Mubarak minal aidin wal faizin. Kullu aam wa antum bi khair. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami warga Malaysia di Brunei Darussalam ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kami keluarga Haji Ibrahim bin Jaafar mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Tempahan live cooking pada musim perayaan ini sangat menggalakkan dan berupaya membantu peniaganya menghasilkan pendapatan yang lumayan. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Kuih muih tradisi Brunei memang terkenal dengan daya tarikannya tersendiri, iaitu dari segi rasa, warna, bentuk, bau dan kemanisannya yang tentunya memikat hati penggemarnya. Dalam usaha mempertahankan dan mengekalkan warisan kuih muih tradisi daripada pupus di telan zaman, salah seorang pengusaha kuih muih tradisional dari Kampung Pancur Dulit, daerah Tutong, mempelbagaikan kuih lenggang menjadi ros lenggang. Kuih lenggang lebih sinonim dengan warna hijau dengan berintikan kelapa parut. Menurut Dayang Erna Eni Listia Dewi, beliau mempelbagaikan kuih lenggangnya dengan menggunakan campuran warna-warni dengan bentuk bunga ros. Idea untuk membuat ros lenggang adalah semasa membuat tempahan gubahan hantaran majlis perkahwinan. Mula-mula itu tadi macam mau mewujudkan kuih yang biasa saja biar terlihat nampak cantik, nampak lawa. Boleh untuk hantaran. Saya mula-mula idea tu boleh untuk membuat hantaran yang murah, yang orang boleh menempah, tapi macam eksklusif lah nampak. Memulakan perniagaannya sejak 8 tahun yang lalu, Dayang Erna menyarankan kepada generasi muda agar dapat mempelajari pembuatan kuih muih tradisional ini agar ia dapat dikekalkan dan diwarisi zaman berzaman. Banyak yang kuih tradisional itu sebenarnya peminatnya tidak akan hilang dibanding dengan yang kuih modern lah. Kuih modern itu selalu ada. Kalau tradisional itu punya rasa satu saja, nggak dapat berubah. Basicnya kalau kuih lenggang manis.
Kalau wajit manis, dia dapat wajit jadi masin kan. Jadi harus benar-benar rasa tuh benar-benar dijaga. Nanti boleh dipelbagikan macam-macam. Live cooking kini menjadi tren yang semakin popular dalam kalangan masyarakat di negara ini. Pilihan menghidangkan jamuan secara live cooking kini tidak hanya terhad kepada makanan yang ringkas sahaja, namun ia telah meluas kepada makanan yang menjadi pilihan utama dan digemari seperti ambuyat dan cucur. Di samping itu juga, menempa live cooking ini juga membantu para peniaganya menambah pendapatan pada musim perayaan raya. Ambuyan antara makanan utama setiap kali berkumpul bersama keluarga. Menyadari ambuyan disukai oleh majoriti penduduk di negara ini, Cici Ambuyan House menawarkan ambuyan sebagai menu live cooking dengan harga serendah RM3 setiap seorang ditambah caj perkhidmatan mengikut tempat. Kami sebagai live cook provider ni, kami selalunya berfikiran lebih baik kami membuat live cook ni untuk menyenangkan kerja orang. Jadinya habis selesai acara kami panjat balik. So live cook ni masa ini menjadi trend just because of menyenangkan acara-acara. Sementara The Cucur Tea Room pula menyediakan pelbagai jenis cucur tertakluk kepada pilihan pelanggan. Live cooking ini banyak advantage-nya. Advantage-nya macam when people, sekiranya restoran when people order, baru they prepare the food. And sama juga kalau live cooking, sekiranya kalau orang itu kan makan, then we prepare the food. Cuma itulah. In some cases, customer macam mau panas-panaskan. Pelbagai jenis jamuan boleh disajikan dengan konsep live cooking, antaranya mie goreng, sate, martabang atau pelbagai perisa minuman. Konsep jamuan live cooking tidak hanya menyediakan masakan yang masih panas, malah membantu atau memudahkan para penganjur majlis menyediakan jamuan kepada para tetamu. Didikan seni dan kreatif penting dalam pembentukan fizikal dan perkembangan emosi anak-anak pada masa kini. Seni bukan sahaja dapat membantu dari aspek pembangunan emosi dan rohani, malah bakat kreatif juga penting dalam pengembangan profesional bagi mereka yang mempunyai minat untuk melukis. Dengan menawarkan kelas melukis, Awang Anwar bin Haji Minggas memberi pendedahan serta tunjuk ajar dan perkongsian mengenai asas melukis kepada semua golongan. Menurut Awang Anwar, antara aspek yang paling mencabar ialah memberi pemahaman tentang asas dan kaedah melukis. Generasi itu kalau dia berkembang, walaupun dia slow tapi berkembang, baik ya lukisan manual ataupun yang digital. Okay. Tapi kalau boleh untuk generasi baru-baru ni, jangan tertumpu kepada satu subjek saja. Contohnya macam anime apa tu kan. Kalau boleh explore lagi. Dengan pengajaran dan penyampaian ilmu seni lukisan kepada generasi baharu, industri seni kreatif di negara ini diharap akan terus berkembang dan diterima dengan lebih baik. Ia bagi meningkatkan kualiti industri lukisan tempatan sama seperti yang dihasilkan oleh para pelukis antarabangsa. At this class, I was able to train and how to control the stroke to make it not so shaky. So I think this is a very good opportunity for students or other children that's wanting to learn art to come and join. Siap line untuk tahu buat line sini supaya tahu di mana kan buat. Tudung menjadi antara pakaian bagi wanita di seluruh dunia yang semakin berkembang selain untuk memenuhi tuntutan agama. Justru tidak heranlah industri penjualan tudung mampu mencatatkan pertumbuhan yang sangat memberangsangkan serta mampu menghasilkan pendapatan yang lumayan. Mula terlibat sebagai seorang pempengaruh media sosial dalam bidang fashion, beli tempatan ini memutuskan untuk menceburi dunia perniagaan dengan mengetengahkan jenama tudungnya tersendiri. Ingin tahu lebih lanjut, pewarta kami Nadira Haji Umar ada laporannya.
Bak pisang goreng panas, pasaran tudung kini dilihat melalui transformasi hebat dengan menampilkan pelbagai tudung yang mempunyai keistimewaannya yang tersendiri. Sejak beberapa bulan lalu, jenama tudung Modesa yang diasaskan bersama oleh Dayang Nur Ifah binti Haji Awang Nordin dan suaminya mendapat sambutan yang menggalakkan daripada para pelanggannya. Dengan jenama tersebut, Dayang Nur Ifah menawarkan rekaan tudung yang eksklusif. Our exclusive design, we get to meet new people sebab our designer ni kami sendiri yang design. Okay, tidak pernah ada orang lain ada. And then kita kalau selalu tu kalau in public we meet someone else wearing Modesa, kami automatically jadi kawan. Dari sana ada macam rasa alhamdulillah community ni sebenarnya macam worth it lah. Dalam pada bidang sekalipun pasti memiliki cabaran yang tersendiri. Menerusi cabaran tersebut, ia mampu memberikan semangat untuk memajukan perniagaan masing-masing dengan tidak mudah berputus asa. Dari awal kami start dari zero. Okay, start dari zero tu artinya kami menggunakan duit itu dari bisnes-bisnes yang sebelumnya. Macam itulah. In terms of production is one of our cabaran juga sebab we are trying to maintain the quality itu, okay, untuk mencari kualiti yang terbaik untuk customer kami. Di masa akan datang, Dayang Nur Ifah merancang untuk mengembangkan lagi perniagaannya bukan sahaja di dalam negara, bahkan untuk mampu menembusi pasaran luar negara. Laporan Nadira Haji Umar untuk Berita RTB. Bermula dari menjalankan perniagaan yang berasaskan Airbnb, telah mendorong pemilik Kopi Packs untuk membuka perniagaan kafe miliknya sendiri di Kampung Kiarong. Dayang Siti Nur Majidah binti Dato' Perka Haji Abu Bakar menjelaskan, sebelum mengambil keputusan untuk memulakan perniagaan kafe, beliau dan suami terlebih dahulu mempelajari pelbagai ilmu dan perkongsian bagi membantu dirinya dalam menjalankan kafenya nanti. Dayang Siti Nur Majidah juga mengongsikan cara pembuatan, membancuh serta menghasilkan air kopi dan teh yang terbaik di samping pemilihan dan membuat produk bakery sendiri iaitu dessert sesuai dengan hidangan minuman yang ditawarkan merupakan antara tarikan di kafenya. Minuman kami ada two types of selection. We have coffee and non-coffee. Kalau coffee ada filter coffee, we have like cappuccino, Brunino, Americano, we change it to Brunino. We have lattes and then we have also for non-kopi we have the macam tea, selection of teas. For the makanan we sell cupcakes, cakes and cupcakes pun we have specialty cupcakes. Ada yang our best seller such as strawberry, Kinder, chocolatey, red velvet, tapak kuda, onde-onde, yam, itu our best seller lah. Jelasnya, walaupun perniagaan kafe ini asal dari negara luar dan kini ia tumbuh sebagai suatu trend di negara ini, beliau menjalankan perniagaan kafenya dengan mengekalkan ciri-ciri kebrunaian. Harapan saya untuk Kopi Packs ini to move forward lagi, and then at the same time I want it to be in the Brunei's heart. Maksudnya masih ada Bruneian style itu. We want to grow big, tapi at the same time to have the Bruneians ciri-ciri kebruneian itu lah macam masih bekerja orang Brunei.